kita bercakap tentang kadang-kadang ni busuk hati ke ataupun inilah yang bagaimana yang Taufik tadi tu yang dia bercakap tentang keluarga dia meninggal, anak dia yang meninggal dan kemudian bila dia meninggal dan dia jangka berkaitan dengan saka tu kan. Macam mana? Saya rasa macam ni Abang Ismail. Terlebih dahululah untuk panggilan kedua malam ni awal pagi ni saya nak ambil masa lebih kurang last minute 2 untuk membuat satu seruan. Silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Ismail, kawan-kawan dan juga pendengar-pendengar Bapakku FM yang tidak kelihatan. Sebenarnya malam ni saya sangat tergerak. Saya terpanggil lah untuk membuat satu seruan kepada saka-saka yang ada di seluruh dunia. Saya minta tolong supaya anda semua, saka-saka yang ada di dalam mana-mana keturunan pun, supaya muhasabah diri, kemudian mengambil keputusan yang tepat sebagaimana yang sepatutnya lah. Maksud saya, tolonglah permudahkan keadaan, jangan keruhkan keadaan sedangkan kita sedang bergelut dengan masa yang terlalu suntuk. Kalaulah nak minta saya uruskan semua hal berkaitan dengan saka, saya percaya setiap saat dalam hidup saya ni memang untuk menghabiskan hal-hal saka sahaja. Itulah saya pun terfikir. Apa salahnya Abang Ismail? Kalau saka-saka ni semua bertindak, berfikir dan membuat keputusan yang betul, meninggalkan keturunan yang mereka jaga selama ni, yang dah banyak keturunan yang dah bertahun-tahun tu, dan kembalilah kepada kasih sayang dan keredaan Allah, kembalilah kepada kehidupan mereka sebagai jin yang tidak ada kaitan dengan mana-mana keturunan manusia. Itulah yang saya boleh sebut malam ni, yang saya rasa sangat terpanggil supaya janganlah lagi ada nyawa yang terkorban dalam keadaan atau dalam cara yang tidak sepatutnya. Memang bagi saya sangat menyedihkan sebab sekiranya konflik ni masih berterusan, saya bimbang kita sebenarnya terlambat waktu yang sepatutnya nanti. Kita sepatutnya bersedia dengan hal lain. Kita terpaksa bergelut dengan perkara-perkara yang remeh seperti ni. Surah Ismail yang saya nak sebutlah. Yelah. Tentang soalan Ismail tadi berkaitan dengan keluarga Taufik tadi. Saya rasa keluarga ini memang memerlukan seseorang yang benar-benar faham tentang saka untuk menguruskan hal mereka. Dan saya berdoalah supaya saka daripada keluarga Taufik tadi mendengar apa yang saya sebut dan memberi kerjasama penuh lah. InsyaAllah sebenarnya Bisma, sebab saka ni juga dalam keluarga jin. Cuma mereka minta mereka diuruskan dengan cara yang tersendiri tu sebab kebanyakan saka datang daripada kumpulan jin Ifrit. Ifrit ya? Jin Ifrit. Jadi mereka sangat, saya faham, mereka selalu mengagung-agungkan, memuliakan diri sendiri dengan cara menyatakan diri mereka tu bertulang besi dan berurat dawai. Saya faham. Saya faham. Sebab tu saya pernah sebut, jin memang kekuatannya Allah SWT bagi kekuatannya pada fizikalnya. Tapi bukanlah itu bermakna bahawa manusia yang lemah seperti kita ni, Abang Ismail, akan kalah. Kita juga boleh menang jika Allah SWT memberikan kekuatan yang sama seperti yang Allah bagi pada mereka. Dan ditambah pula dengan kekuatan minda, kekuatan otak yang kita ada ni, akal yang Allah bagi ni, dan tentu mereka akan kalah jika kita mendapat kekuatan yang sama. Jadi saya minta sangatlah supaya saka-saka semua berilah kerjasama. Janganlah apabila ada peluang yang baik seperti ini masih berkeras, masih berdegil, tak nak mengalah, sebab nanti akhirnya yang rugi bukannya manusia. Yang rugi akhirnya adalah saka-saka ni juga. Sebab pada masa tu kalau dah terlewat, saya berjanji pada diri saya dengan nama Allah, saya tidak akan
lagi membantu mereka. Kalau mereka benar-benar nak bersama-sama dengan kita dalam perjuangan agama, betul-betul sama ni menjaga keluarga dan harta benda orang Islam yang mereka ikut keturunan itu, maka mereka kena buat keputusan yang tepat. Itu pandangan saya berkaitan dengan saka, Abang Ismail. Yelah. Sebab saka ni juga timbul dalam cerita-cerita kawan-kawan kita yang lain tadi, termasuk dalam kisah Tiger Louis. Macam dia kata orang tu bangun daripada makcik yang dah meninggal tu, bangun walaupun telah disahkan meninggal dunia. Saya dapat rasakan kebenaran kisah tu, dan memang benar sebenarnya yang ada dalam tu bukan lagi roh atau jasad makcik yang telah meninggal dunia, tapi adalah makhluk lain yang sebenarnya telah kehilangan tempat untuk bergantung setelah malaikat mencabut roh makcik tersebut. Jadi sekarang ni saya percayalah di kalangan kita pun, di kalangan kawan-kawan di wall, saya percaya mereka juga ada sedikit sebanyak tahu di kalangan ahli keluarga mereka yang ada saka. Sebab ada setengah-setengahnya yang dah berhubung dengan saya secara private. Jadi saya dah syorkanlah pihak-pihak atau kawan-kawan yang berhubung dengan saya ni untuk mengesahkannya dengan membuat salat sunat istikharah. Sama-sama cek. Mungkin kalau diri sendiri tu tak mampu nak tengok kebenaran, boleh minta bantuan ahli-ahli keluarga yang lain. Sekiranya benar perkara ni ada, tolong jangan lambat-lambatkan. Sebab kita bimbang sangat, Basma, waktu kita kuat, kita mungkin boleh menguruskan saka ni sendiri. Tapi kalau masa kita dah mula sakit, kita dah mula lemah, masa tu mungkin kita pun dah tak mampu nak bercerita kepada orang apa yang berlaku pada diri kita. Itu yang menyebabkan kita akan terlantar dan menerima kesan daripada apa yang kita jaga, apa yang kita simpan, apa yang kita bela, apa saja ilmu yang tak elok yang kita amalkan selama ni. Sebab berserta dengan ilmu-ilmu yang tak baik ni, sudah pasti akan ada syaitan di sebaliknya. Yang tu yang saya nak seru pada kawan-kawan supaya beringat-ingatlah. Sebab dalam kegairahan kita, terutama yang mana yang masih muda-muda tu, yang nak kemegahan dunia, nak orang pandang, nak cantik, nak menawan, dan nak sebagainya, itu semua adalah perkara yang sementara sahaja di dunia. Yang dia tidak akan kekal, malah sebenarnya akan menyusahkan kita di akhir hayat kita. Okey. Saya nak tanya yang Azizul tadi. Okey. Bagaimana seriau lagi saya. Saya ni cuma dapat bahagian seriau aja ke, Muhammad Hidayat? Bukan. Abang Ismail jadi kami punya moderator tu. Moderator maksudnya? Moderator maksudnya apa yang saya sampaikan, apa yang korang sampaikan, Abang Ismail telah menjadi pemudah cara dia. Ke? Jadi macam orang kata apa, kalau dalam telekomunikasi ni dia jadi macam pencawang tu lah. Aku pencawang aja, bagian aku pencawang aja. Jadilah. Penting pencawang. Tidak macam mana kampung nak dapat lain kan? Betul. Itulah dia. Okeylah, jadilah. Pencawang pun pencawang lah. Baiklah. Muhammad Hidayat. Dia tangkap ikan, dia goreng ikan itu, dia dah terdetik yang ikan itu berkelip-kelip. Bukan terbuka mata ya kawan-kawan dekat wall ya. Dia berkelip. Dia macam dia berkelip-kelip mata ikan tu. Sebagai tanda atau whatever. Dan kemudiannya benda itu berlaku. Dan dia sakit. Dia ditarik-tarik. Dan kemudian macam tu sampailah katanya ada jin yang bisu pekak. Dan yang memang kalau tanya boleh tak menjawab. Bagaimana Muhammad Hidayat? Silakan. Macam saya dah selalu kongsi dengan Abang Ismail sama ni kan. Yelah. Jin dan manusia mempunyai kehidupan yang lebih kurang sama. Kalau macam kita pun ada di kalangan kita yang buta, pekat dan bisu, di kalangan mereka pun memang ada. Dan memang amat sukarlah untuk diselesaikan sekiranya
kita terjumpa dengan makhluk-makhluk Allah yang mempunyai kekurangan seperti ini. Sebab dia memang kita tidak dapat nak memahami bahasa atau isyarat yang cuba diberi. Jadi kalau dalam kisah tadi ni memang kita kata bukan salah orang tu jugalah. Dalam kisah tadi tu siapa dia sebenarnya, Basma? Azizul sendiri. Azizul pakcik dia, Pak Long dia. Pakcik dia kan? Pak Long yang sakit tu kan? Ya, okey. Okay. Bukan salah dia sebenarnya sebab dia perkara ini berlaku tanpa disengajakan dan ada orang kata apa sedikit permainan sihir lah saya nampak. Ada sedikit permainan sihir. Jadi sebenarnya kalaulah dalam keadaan tersebut dia orang kata apa melakukan sesuatu perkara dengan dimulakan kalimah-kalimah Allah, misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, misalnya bismillahirrahmanirrahim, Allah, lagi zikir-zikir biasa seperti subhanallah, la ilaha illallah dan sebagainya. Kebiasaannya perkara-perkara yang aneh dan pelik ini berlaku tapi boleh dielakkan. Dia tetap akan berlaku seperti mana saya pesan pada Abang Ismail tadi. Kedengkian orang kita tidak boleh halang. Tapi mematahkannya boleh. Jadi macam tu juga kalau Abang Ismail dan kawan-kawan kita dalam apa saja pekerjaan kita, buatlah sebutlah sedikit kalimah-kalimah Allah yang tertentu yang sebenarnya boleh membantu kita mengelakkan daripada berlakunya kejadian-kejadian yang tidak diingini. Kemudian tadi saudara Azizul tu juga ada sebut dia pergi serang kan, Abisma? Makcik dia pergi serang. Makcik dia pergi serang rumah orang tu kan? Orang yang dikatakan menghantar lah. Tapi sebenarnya macam ni, Abisma. Kita kena ingat jin dan syaitan ni terutama yang memang yang bukan Islam dan berniat untuk memecah belahkan masyarakat ni memang dia mudah untuk buat fitnah. Itu dia dah berjaya lah tu maknanya kan? Dia berjaya sebenarnya. Itulah tu. Sebab bagi saya Abisma, sekalipun benar nak orang itu buat perkara tu, dia tidak perlu diheboh-hebohkan. Tak payah heboh-hebohkan sebab ingat Allah SWT tu maha adil. Kita uruskan perkara tu dalam keadaan yang tenang, senyap, dan kita pulangkan balik kepada Allah SWT untuk beri hukuman yang terbaik sekiranya benar. Kalau tak benar, alhamdulillah kita terhindar daripada buat fitnah dan menimbulkan kekecohan. Itulah pandangan saya Ismail pasal saudara Azizul tadi tu. Itulah dia. Alhamdulillah. Nak kena tanya ke? Kena habis makan tanya. Banyak saya nak tanya ni banyak. Saya tak nak saya tak nak biarkan dia apa nama ni saya tak nak biarkan. Baca soalan kat awal sebab saya tak ada sempat komputer. Okey, siapa ada soalan-soalan kat wall, ini SM Sari. Pepatah orang dulu-dulu senang cakaplah abang arwah bapa saya. Bang, katanya pada satu ketika dulu hidup berakal, mati jadi hantu. Maksudnya orang yang berakal itu mengenali Tuhan, yang kenal Tuhan itu akan balik ke pangkuan Tuhan, dan yang tak kenal itu akan terawang-awang di atas tak sampai jejak ke bumi agaknya. Sebab itulah salah satu jari kita yang panjang itu dinamakan jari hantu. Minta maaf bang, saya tak mengaku jari hantu, tapi setiap kata jari itu adalah jari saya. Always in my mind. Agaknya dia berlawak tu, penjelasan lah tu. Tapi ada sesuatu yang boleh kita ambil daripada kata-kata dia tu. Silakan. Maksudnya dengan ilmu lah sebenarnya kita dapat buat amalan-amalan terbaik, ibadat-ibadat terbaik dalam hidup kita dan kembali kepada Allah dalam keadaan yang terbaik. Dan sebaliknya kalau kita sebenarnya tidak menganggap apa yang kita kongsikan pada malam ini, pada malam-malam yang lalu, tidak menganggap ilmu-ilmu yang datang bukan daripada seorang ustaz seperti saya ni adalah ilmu-ilmu yang remeh,
yang direka-reka, boleh jadi sebenarnya Allah Taala tidak memilih kita untuk menjadi sebahagian daripada kekasih dia. Jadi yang disebut hidup terawang tu maksudnya tak ada matlamat dia dalam hidup dia. Sebab matlamat kita yang last sekali adalah mencapai keredaan Allah di dunia dan di akhirat. Jadi caranya banyak. Antaranya dengan kita mengenali alam gaib, seperti yang saya kongsi dengan kawan-kawan di Bapakku FM selama ni. Kita kembali kepada perkara penting yang tadi saya tanya, sebab memang daripada semenjak ini saya berfikir dunia semakin tua, dan yang saya katakan tadi itulah ramai yang tidak mendengar. Betul. Kita kembali kepada cerita apabila manusia itu meninggal, yang roh kita malaikat akan naik ke atas, dan yang tinggal di muka bumi ini, kita pula dah masuk ke bumi, yang tinggal di atas muka bumi ini yang tidak meninggal adalah karin kita. Betul. Dan di akhir-akhir zaman ini, dengan izin Allah dan semua makhluk-makhluk lain yang mendengar, mereka cuba kontak manusia, mereka cuba menghubungi. Boleh Muhammad Hidayat jelaskan sekali lagi. Silakan. Yang tadi tak dapat dengar mereka, silakan. Okey, Abang Ismail, sebelum saya lupa, silakan. Malam waktu saya berjumpa dengan kawan-kawan di Kuantan, saya ada bagi tahu kalau di THR dulu Abang Ismail pernah dipanggil ada korin buat panggilan kan? Masya Allah. Bukan di THR, di Radio Music. Awal-awal saya cuba buat kisah seram. Okey, tak apa Abang Ismail. Yang itu bukan saya nak sentuh. Yang itu mungkin nanti kawan-kawan ada yang akan share. Yang pernah dengar apa yang Abang Ismail cerita dulu. Cerita yang tentang kisah tu. Cuma saya ada bagi tahu pada sahabat-sahabat kita semalam. Saya kata, kalau Allah izinkan, saya akan bawakan live. Jin akan bercakap sendiri dengan Abang Ismail. Boleh ya? Saya akan cuba gunakan medium lah, sebab suara tu susah nak didengar secara alam gaib. Tapi saya akan dapatkan seseorang yang mudah untuk saya berurusan, yang mana akan ada jin yang soleh yang akan bersama dengan kita, dan Abang Ismail boleh bertanya dengan dia dalam keadaan yang tenang, tidak ada sebarang orang kata tidak ada pihak yang ada kepentingan berkepentingan yang cuba menangguk di air keruh dalam situasi itu. Jadi nanti insya-Allah saya mengambil sikit masa, tapi saya cuba akan ikhtiarkanlah supaya kawan-kawan nanti akan dapat pengalaman baru, di mana saya juga akan minta Abang Ismail untuk sediakan soalan-soalan yang orang kata walaupun remeh tapi akan dijawab oleh jin itu nanti. Dia akan menjawab bagi pihak kaum jin, masyarakat jin, golongan jin. InsyaAllah. Jadi saya rasa ini satu pembaharuan lah dalam bidang penyiaran. Jadi saya cuba nak bantu supaya apa yang Abang Ismail tanya soalan ni tadi berkaitan dengan apa yang saya nak terangkan sekarang. Ya. Bagus. Saya hargai itu semua. Dari pihak dia pun saya cukup hargai. Okey, insya-Allah, sebab sebenarnya dah ada di kalangan mereka tu yang dah bersedia. Semua saya kata saya akan pilih seorang lah. Saya akan pilih satu saja di kalangan mereka tu yang saya anggap boleh mewakili mereka semua lah. Ya. Jadi berbalik pada soalan Abang Ismail tadi tentang korin. Korin ni tadi kalau kita panggilan tadi yang terputus tadi yang kawan-kawan tak dengar, sebenarnya tak terputus. Saya sebut tentang korin yang umurnya panjang. Jadi sebab itulah dia masih berada di bumi sehingga ke hari kiamat. Ya. Itu pun kalau tak ada apa-apa perkara yang berisiko yang mereka buat. Bukan saja korin, sebenarnya jin-jin lain pun sama. Kalau mereka membuat sesuatu tindakan yang menyebabkan mereka terbunuh atau dibunuh, maka umur yang panjang tu akan menjadi pendek. Seperti mana kita manusia ni, sepatutnya kita hidup dalam keadaan selamat, tapi kita sengaja berlumba secara haram. Jadi kalau ditakdirkan kita mati kerana kita berlumba motor atau kereta secara haram tu dan kita meninggal dunia,
sebenarnya kita dah penyebab kematian kita kerana kita yang memilih untuk hidup dalam keadaan berisiko. Jadi macam tu juga jin. Bila dia cuba berinteraksi dengan kita dengan cara yang salah, sekiranya dia bertemu dengan, orang kata apa, buku bertemu ruas, dengan orang yang tidak ada pertimbangan selain daripada membunuh, maka mereka terpaksa merelakan diri mereka untuk dibunuh atau mereka terbunuh dalam pertempuran tu. Jadi sebenarnya kebanyakan daripada jin memang nak hidup dalam keadaan aman. Mereka tak nak ada sebarang konflik dengan kita. Tapi memanglah dalam keadaan apa keadaan pun kita pun pernah terdengar, kita pun pernah ada satu lagu pun tentang lagikan lidah lagikan tergigit kan. Macam tu juga dalam alam manusia dan alam jin. Krisis antara manusia dan jin memang sedikit sebanyak tak dapat nak dielakkan. Tapi sebenarnya boleh dielakkan. Misalnya Abang Ismail, silakan. Rasulullah pernah berpesan bila waktu maghrib tutup tingkap, tutup pintu kan. Tapi di kalangan kita sekarang ni sebab dia kata dunia dah moden kan, tak payah tutup. Tak ada dah kot jin-jin yang zaman Rasulullah dulu. Sebab pemikiran kita kononnya moden. Tapi sebenarnya kita makan diri kita sendiri. Kita yang menyebabkan hidup kita dalam risiko. Macam tu juga waktu maghrib, waktu malam, Rasulullah dah pernah sebut jangan keluar rumah. Jangan keluar rumah kecuali kalau kita memang ada urusan yang tak dapat dielakkan. Dan orang yang boleh keluar tu pula disyorkan hanya orang lelaki dewasa. Tapi dalam keadaan dunia kita hari ni, semua kita jadikan terbalik. Sedangkan itulah nasihat daripada manusia teragung yang pernah dilahirkan dalam sejarah manusia. Dan Rasulullah tidak bercakap mengikut nafsunya. Rasulullah bercakap sesuai dengan apa yang Allah SWT perintahkan untuk baginda bercakap. Jadi kalau kita dapat elakkan perkara-perkara ni, saya percaya banyak kes seperti histeria, kerasukan dan sebagainya memang boleh dielakkan. Kalau kita tengok Abang Ismail, orang-orang yang kita tengok jin-jin yang dibunuh oleh pengamal-pengamal perubatan alternatif ni, dia bunuh tu selalunya dalam tubuh orang yang dirasuk. Maknanya siapa dulu yang cari benda tu kalau bukan manusia tu tadi? Misalnya dia dah terlanggar dengan anak-anak jin, misalnya dia dah buatlah apa-apa saja, tapi dia telah membuat satu kesalahan yang menimbulkan kemarahan jin, lalu jin masuk ke dalam badan dia dan tak pasal-pasal jin tu kena bunuh. Jadi sebenarnya saya pun selalu juga pesan dekat jin supaya menjauhkan diri daripada alam kita. Dan manusia-manusia lah, tapi manusia-manusia lah yang selalunya yang tidak mendengar nasihat ni. Macam ni Abang Ismail tadi saya sebut, ada seruan saya pada saka-saka tu. Ya, silakan. Abang Ismail jangan terkejut sebenarnya kalau ada di antara kawan-kawan kita atau mana-mana orang yang kita kenal, tiba-tiba ada saka tu yang mendatangkan mimpi kepada dia malam ni dan malam-malam seterusnya yang bagi tahu tadi Cikgu Muhammad Hidayat ada cakap dengan kami supaya kami mengundurkan diri daripada keturunan kamu, jadi kami akan merundur secara automatik. Kalau mereka cakap macam tu, kita boleh tahu bahawa sebenarnya jin ni dia boleh dengar cakap manusia, tapi dia nak dengar benda yang baik, benda yang logik pada dia, dan kenapa dia perlu buat macam tu, dia perlu penjelasan. Jadi jangan terkejut kalau ada antara kawan-kawan kita nanti yang ada saka tu dalam keturunan dia yang akan berkongsi perkara ini satu hari nanti. Sebab mereka sebenarnya Abang Ismail, sejak pengalaman saya menguruskan saka, sebenarnya mereka dah penat Abang Ismail. Mereka dah penat, tapi mereka tak ada tempat untuk pergi. Bila mereka tak ada tempat untuk pergi, jadi mereka enggan